Ikhwah dan akhwat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita berada di pertengahan Ramadan. Hari ini 14 hari bulan Ramadan. Maksudnya kita telah berada pada bahagian kedua daripada Ramadan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis baginda, Syahr Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan awalnya merupakan rahmah, pertengahannya adalah pengampunan daripada Allah, dan akhir Ramadan itu, iaitu bahagian ketiga daripada Ramadan itu, ialah pembebasan ataupun kemerdekaan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya suka mengingatkan diri saya sendiri dan ikhwah dan akhwat sekalian kepada asal ataupun asas kepada kefarduan puasa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 183. Firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan puasa dihubungkan dengan tujuan ataupun objektif yang jelas yang disebutkan oleh Allah di penghujung ayat tadi, iaitulah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, bagaimana puasa yang kita tunaikan ini dapat mentarbiah diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan akhwat sekalian, apabila kita berpuasa, puasa kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ibadat puasa ini mudah untuk ditunaikan. Dia tidak sama seperti ibadat-ibadat yang lain. Kerana ibadat puasa ini, puasa artinya kita meninggalkan makan dan minum serta syahwat kita, bermula daripada keluar fajar sehingga jatuhnya matahari ataupun ghurubnya matahari. Tidak ada orang yang mengetahui kita berpuasa ataupun tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui adakah kita berpuasa ataupun tidak. Di sinilah akan lahirnya suatu yang disebut ataupun hakikat yang disebut oleh Nabi SAW di dalam ayat yang, di dalam hadisnya yang lain, iaitulah maqam ihsan. Kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, ataupun kalau tidak kita melihat Allah Subhanahu wa taala, kita merasai bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisnya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis itu menjelaskan kepada kita maqam ihsan, iaitulah maqam yang lebih tinggi daripada maqam taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana makna daripada takwa itu sendiri ialah kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas dan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita bersambung pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.